Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita ingin teruskan perkongsian bagaimana sebenarnya kalau selain daripada SJ Perjalanan Malaysia, SPM yang pastinya menjadi fokus kepada rakyat Malaysia pada ketika ini juga adalah berkaitan dengan perkembangan vaksin. Untuk itu, kita ingin bersama dengan Timbalan Pengarah Kesihatan Keluarga Bahagian Perkembangan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Rokiah Mohamed secara panggilan Maya juga untuk kita bersama-sama melihat perkembangan dan apakah langkah seterusnya di dalam penerimaan dan juga suntikan vaksin ini. Kalau dah setia bersama dengan saya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Doktor. Mungkin keterujaan semalam itu masih lagi boleh dirasai Doktor dengan ketibaan vaksin dos yang pertama, batch yang pertama ini. Mungkin Dr. Rokiah boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan perkembangan semalam? Okey, Alhamdulillah. Pada tanggal 21 bulan Februari jam 10 pagi, kita telah menerima vaksin. Penghantaran pertama, vaksin Pfizer-BioNTech atau kita kenali sebagai Comirnaty. Memang kita tunggu-tunggu vaksin ni sebab kehadiran vaksin ni menandakan bermulanya pelaksanaan imunisasi COVID-19 tingkat kebangsaan. Okey. Jadi kita sebenarnya yang shipment yang pertama tu kita menerima sebahagian daripada 1 juta dos untuk fasa pertama. Dos yang kita terima semalam lebih kurang 390 dos. Jadi vaksin ni akan dihantar ke semua pusat simpanan vaksin di serata Malaysia. Ini saya rasa ini new style sebab vaksin ni menjadi vaksin profil tinggi dan saya dengar pagi tadi ada somebody mention it's a new goal. So, itulah saya pun macam betul juga it's a new goal betul. Seakan satu kargo yang memang sangat-sangat ditunggu. Okey Doktor, mungkin kita tak nak terlalu teknikal tapi untuk pemahaman bersama mereka yang menonton di MSI juga. Bagaimana sebenarnya proses simpanan vaksin ini? Sebab ianya pastinya sesuatu yang kita pun, saya sendiri pun tak tahulah bagaimana nak simpan ke, apa suhu yang diperlukan, di mana tempat simpanannya. Bagaimana keadaan sebenarnya Doktor? Okey, sebelum tu saya nak maklumkan vaksin ni memang adalah diarahkan oleh ataupun dinasihatkan oleh WHO untuk memastikan vaksin ni dijaga dengan selamat. Termasuklah selamatan dari segi kecurian atau seumpamanya lah kalau ada orang yang nak sabotaj vaksin ni. Jadi memang antara KKM, PDRM dan juga syarikat kita telah adakan satu jalinan di mana semua route yang kita gunakan untuk penghantaran, penyimpanan vaksin ni semua di bawah pengawasan PDRM. Dan coming back to soalan yang tadi tu, bagaimana dengan kaedah penyimpanan vaksin yang baru diterima tu? Okey. Vaksin ni memang saya sendiri selama saya bekerja di KKM mengendalikan vaksin, inilah pertama kalinya saya nak menguruskan vaksin yang suhunya di bawah 80 darjah Celsius Maksudnya minus. Memang saya sendiri personally di KKM sendiri kami tidak ada pengalaman, tetapi dengan adanya training, pengurusan training daripada syarikat sendiri bersama-sama dengan farmasi, kita telah boleh katakan cekap dalam menguruskan vaksin ni. Okey, vaksin ni kena simpan, dia dihantar dalam apa yang kita panggil thermal shipper, yang semalam kalau rasanya dekat kargo tu ada macam ice box, yang tu dipanggil thermal shipper. Okey. Dalam thermal shipper ni dia ada 5 tray vaksin, 5 tray, dan ada dry ice dalam tu, ais kering. Yang ni untuk memastikan suhu dikekalkan minus 75 to 80 dan memang sangat kita kena jaga macam anak kecil lah. Jadi kita memang this is our first experience. Kita hantar terus ke pusat simpanan vaksin yang berada di 54 lokasi. So pusat simpanan vaksin ni kita telah ada apa yang kita panggil ultra low temperature freezer ataupun peti sejuk bersuhu sangat rendah, ultra sejuk.
Wow. Dan di sini kita pastikan dia ada ciri-ciri keselamatan, diawasi, dan suhunya juga sentiasa diawasi sebab kita tak nak berlaku apa-apa yang menyebabkan suhu vaksin ni rosak. Vaksin ni sangat sensitif dan sangat fragile. Macam anak kecil kan. Jadi itulah kita KKM dan TNB ada menjalinkan kerjasama di mana kita mohon TNB di negeri memastikan bekalan elektrik di semua PSU ni sentiasa ada, terjamin, dan kita juga pastikan jika berlaku bekalan elektrik suddenly terputus sentiasa ada backup sistem di sana. Saya percaya doktor ini teruskan doktor. Vaksin ni kalau dah keluar daripada ULTF, dia cuma tahan 5 hari pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius. Okey, pada suhu yang sejuk juga 2 dan 8 darjah Celsius. Okey, memang sangat memerlukan penjagaan seperti anak kecil juga seperti yang doktor katakan tadi. Saya percaya satu proses penyelarasan yang sangat teliti telah pun dirangka dan ini termasuklah dalam proses penyelarasan bagaimana program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan telah pun bermula, saya percaya, dan pada Rabu ini suntikan pertama akan diberikan. Bagaimana sebenarnya perancangan untuk secara ringkasnya, sebab ialah kita ada 3 fasa yang berbeza, bagaimana ianya akan bermula dan dijalankan sekarang ini, doktor? Okey, setibanya vaksin di PSU di beberapa lokasi, vaksin ini akan diagihkan ke pusat pemberian vaksin. Okey, pusat pemberian vaksin ni dia ada di semua fasiliti, kebanyakan lah dalam 600 atau lebih lah. Jadi untuk fasa 1, pemberian vaksin COVID ni memang akan tertumpu di sama ada di fasiliti kesihatan, sama ada kerajaan atau swasta. Sebab dia melibatkan anggota Barisan Hadapan. Seperti yang banyak kali dimaklumkan, anggota Barisan Hadapan ni adalah mereka yang mempunyai risiko bagi mendapatkan jangkitan, menyebarkan jangkitan. Jadi kadang-kadang saya faham ada jugalah kumpulan yang merasakan mereka frontliner, memang betul. Tapi disebabkan vaksin ni terlampau sedikit kan. Betul. Untuk fasa pertama, eventually kita akan dapat. Itulah fasa frontliner yang kita kumpulkan untuk 1 juta dos vaksin ni cuma boleh menampung 500,000 penerima sahaja. Jadi jika frontliner tu lebih daripada tu, mungkin kita akan anjak ke fasa 2 sedikit. Okey. Okey. Jadi saya cuma nak maklumkan siapa yang Barisan Hadapan ni. Barisan Hadapan seperti yang semua sedia maklum memanglah anggota KKM dan anggota kesihatan KKM dan bukan KKM, termasuk hospital ATM, hospital universiti, dan juga anggota daripada hospital swasta, klinik swasta, itu termasuk dalam anggota frontline. Mereka memang sangat terdedah. Dan agensi lain seperti yang lain, ATM, PDRM juga dikira sebagai anggota hadapan kerana mereka membantu dalam menangani dan memutuskan rangkaian COVID. Jadi mereka, saya mention sekali lagi, ATM, PDRM, bomber, immigration, pegawai penjara. Penjara ni memang salah satu fokus untuk jangkitan COVID. Betul. Kita masih ingat banyak kes. Immigration dekat depo tahanan memang jangkitan di situ pun tidak boleh dikawal pada at one time kan. Lepas tu Angkatan Pertahanan, APM, Rela dan lain-lain lah yang kita rasa perlu. Okey, baik. Itu saya kira penjelasan yang sangat bermanfaat juga untuk pemahaman kita. Doktor, secara kesimpulannya mungkin untuk ini pun temu bual antara fasa pertama kita jugalah, saya percaya akan ada lagi temu bual untuk kita memberikan informasi kepada orang ramai. Harapan kepada masyarakat dengan ketibaan vaksin fasa pertama ini, kita tahu akan ada usaha berterusan sepanjang tahun ini sehingga ke tahun hadapan dalam memastikan rakyat Malaysia, warga negara atau bukan warga negara mendapat vaksin ini. Apa persediaan kepada rakyat Malaysia sebelum ataupun dalam proses untuk mendapatkan vaksin ini, doktor? Silakan. Okey.
saya ingin berpesan pada semua, ya, datanglah mengambil vaksin, ya. Janganlah dengar kabar-kabar angin yang mengatakan vaksin ini tidak selamat, ya. Sebab pemilihan vaksin ke Malaysia pun ada satu prosedur yang agak sangat ketat, ya. Jadi memang kita memilih vaksin yang betul-betul selamat dan berkesan, ya. Jadi untuk tu untuk mendapatkan vaksin, kita pun perlu menunggu fasa-fasa yang kita tentukan. Seperti saya sebut tadi, fasa 1 untuk frontliner, fasa 2 untuk mereka yang kumpulan rentan, yang ada komorbid macam darah tinggi, kencing manis, dan juga warga emas. Dan yang ketiga adalah memang untuk umum 18 tahun dan ke atas. Ya. Jadi pastikan mereka yang ada smartphone, ya, download aplikasi MySejahtera. Sebab jika ada MySejahtera, ya, untuk fasa 2, fasa 3, kita sendiri akan membuat jemputan ke tempat vaksin, ya. Okey. Dan pastikan juga mereka mendaftar dengan MyWAS, ya, ataupun Vaccine Administration System. Yang tu pun perlu. Dan satu lagi, pastikan anda semua yang ada di luar sana, pastikan jika mereka mempunyai sesuatu yang meragukan macam alergik ke atau apa-apa yang meragukan, datanglah berjumpa doktor untuk memastikan sama ada mereka layak atau tidak layak menerima vaksin. Itu penting. Kadang kita buat penilaian sendiri, sebenarnya mungkin kita layak. Okey. Saya rasa itu saja. Saya jemput semua datanglah untuk mendapatkan vaksin, tetapi di fasa 2, fasa 3 yang akan bermula April dan seterusnya. Okey, doktor, memang sangat jelas, sangat bermanfaat. Terima kasih atas perkongsian ini. InsyaAllah kita bersama lagi untuk pemberian informasi-informasi seterusnya, doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rokiah Muhammad, Timbalan Pengarah Kesihatan Keluarga, Bahagian Perkembangan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, telah pun berada bersama dengan kita sebentar tadi bagi menerangkan sikit perkembangan perjalanan vaksin dan bagaimana teknikalnya untuk kita menjaga keberadaan vaksin tersebut di setiap pusat simpanan 54 secara keseluruhannya, tapi lokasinya terpaksa dirahsiakan atas faktor keselamatan.